Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Bola Laba. Video hari ini akan membincangkan mengenai pasukan-pasukan yang akan menentang Sabah FC untuk kejuaraan FC Cup. Pada 25 Ogos, kita telah melihat sesi cabutan undi pasukan-pasukan untuk kejuaraan FC Cup. Sedikit sejarah mengenai tentang kejuaraan FC Cup. Ia dilancarkan pada tahun 2004 sebagai pertandingan kedua di Asia, di mana ia memberi kepada negara-negara membangun di Asia untuk menjulang kejuaraan tertinggi di peringkat Asia. Ia terbahagi kepada 4 peringkat: preliminary, playoff, group stage, dan knockout stage, di mana pasukan daripada 5 zon, yaitu zon Barat, Selatan, Timur, Utara, dan ASEAN. Pasukan-pasukan terbaik di setiap zon akan dikumpulkan, tapi pasukan daripada liga-liga yang punya mata yang rendah akan bertanding di peringkat preliminary stage dan knockout stage terlebih dahulu. Selepas itulah, 36 pasukan akan dipilih dan dibagikan kepada 9 kumpulan, dan setiap kumpulan mempunyai 4 pasukan yang akan bermain di home dan away. Untuk zona ASEAN, 2 pasukan terbaik di setiap kumpulan akan marah ke zonal semifinal, dan pemenang zonal final akan mewakili zon ASEAN ke interzonal semifinal, di mana mereka akan menentang pemenang zonal lain kecuali zon Barat. Dan pemenang interzonal Barat akan menentang pemenang interzonal final untuk mengetahui siapakah akan ditabatkan sebagai juara AFC Cup. Okey, selepas undian tempoh hari, Sabah FC akan menentang pasukan daripada Singapura, Hougang United FC, pasukan Vietnam, Haipong FC, dan Indonesia, PSM Makassar. Video hari ini akan membincangkan pasukan-pasukan ini dan ramalan mengenai prestasi Sabah FC di AFC Cup. Hougang United FC. Mereka layak sebab menangi Singapore Cup tahun lepas dengan mengalahkan Tampines Rovers dan juga turut merupakan first cup mereka dalam sejarah kelab mereka. Season lepas, mereka mendapat tempat kelima di Liga Premier Singapura yang merupakan kedudukan tertinggi mereka selepas penjenamaan semula mereka. Season ni, mereka sekarang berada di tangga ke-6 Liga under manajer baru iaitu Firdaus Kasim selepas manajer dorang, Clementio, tak sambung kontrak. Namun, Firdaus Kasim turut direhatkan pada season ni dan digantikan dengan Marko Kaljevic selepas keputusan yang tidak memerangsangkan. Team value pasukan ni mereka transfer mark adalah 1.68 million dengan Kristen Krajek dan George Masovic merupakan pemain nilai tertinggi dalam skuad mereka, masing-masing dengan nilai 200k. Kelab Hougang United atau pada mulanya dikenali sebagai Sengkang Marine Football Club merupakan kelab yang dijumpai pada tahun 1981, tapi memasuki Liga Premier Singapura pada tahun 1998. Namun, masalah kewangan menyebabkan mereka tidak bertanding pada tahun 2004. Selepas itu, mereka bergabung dengan kelab Paya Lebar Punggol Football Club dan rebrand kepada Sekang Punggol Football Club. Pada tahun 2011, mereka menjenama semula kelab mereka dari segi kewangan dan pengurusan dan turut menukar nama mereka kepada Hougang United Football Club. Dan pada tahun 2015, mereka sekali lagi bergabung dengan Woodland Wellington, tapi hanyalah melibatkan pertukaran skaf dan pemain sahaja. Sekarang, kelab Hougang United memiliki 31 pemain dengan 5 pemain import dan average squad mereka adalah 29.6 tahun, menjadikan mereka antara squad yang mempunyai average yang paling tertua di kumpulan ini. Hougang United kerap menggunakan formasi 4-2-3-1, tapi mereka mempunyai masalah untuk mendapatkan clean sheet pada season ni dengan telah tembus 50 gol dan menjaringkan 37 gol season ni dalam 23 perlawanan. Top prospek untuk Hougang United season ni adalah Jordan Westering, pemain berusia 22 tahun yang bermain di posisi left back. Dia telah bermain 14 kali season ni dan menjaringkan 1 gol dan kerap juga diturunkan sebagai first 11. Best player mereka pula untuk season ni adalah Kristen Krajek, pemain Croatia yang berusia 29 tahun, merupakan top scorer dan top assist untuk Hougang United dengan membuat 9 gol dan 9 assist dalam 20 perlawanan. Player to watch adalah antara Kristen Krajek dan
Djordje Maksimovic. Tapi Djordje Maksimovic merupakan pemain yang perlu dijaga kerana walaupun baru join secara free transfer dari FC Ragnicky di Serbia, pemain berusia 23 tahun ini telah bermain 9 kali dan mencetak 4 gol dan 5 assist dalam minit permainan yang terat, menunjukkan impak yang segera dan finishing dan link-up play yang bagus dengan Christian Krajek. Apa yang perlu dijaga dengan pasukan ini adalah link-up antara front three mereka iaitu Gabriel Quek, Djordje dan Krajek. Haipong FC layak sebab season lepas mereka dapat tempat kedua di V-League. Secara amnya, slot ACL qualification ni diberikan kepada pemenang Vietnamese Cup, tapi Hanoi FC telah membuat double season lepas yang menjadikan slot ini diberi kepada pasukan tangga kedua liga. Di ACL qualification, mereka tersingkir di last round oleh pasukan Korea, Incheon FC 3-1. Tapi, mereka boleh bermain di FC Cup sebab telah mencapai last round di qualification tersebut. Musim ni, Haipong FC berada di tangga ke-6 liga di bawah manajer Ding Yum Chu dengan 6 kemenangan, 8 seri dan 6 kalah. Mengikut Transfermarkt, tim value mereka adalah 3 million dengan pemain mereka yang paling menilai adalah Joseph Mpande yang berasal daripada Uganda dan menyertai Haipong pada tahun 2018. Juara 10 kali Liga Vietnam ini memiliki 31 pemain dengan average age 26.8 dan mereka mempunyai 5 pemain import. Formasi yang sering digunakan oleh mereka adalah 4-1-4-1. Tapi dalam 20 perlawanan, mereka cuma dapat menjadikan 20 gol dan tembus sebanyak 23 kali season ni. Top scorer Haipong FC adalah Joseph Mpande dan Hai Hung Nguyen yang menjaringkan 4 gol musim ni dan Joseph Mpande juga turut melakukan 3 assist. Pemain yang boleh dikategorikan sebagai prospek iaitu under 23 hanya ada 3 orang dan yang mendapat minit permainan antara mereka 3 ni adalah goalkeeper simpanan mereka iaitu Van Ton Nguyen yang berusia 23 tahun dan melakukan 4 penampilan season ni. Player to watch mereka adalah antara Joseph Mpande dan Biko Bisante. Dan yang menjadi pemilihan admin adalah Biko Bisante, yang merupakan pemain pertahanan daripada Haiti yang berusia 24 tahun. Senjata utamanya adalah ketinggian dia, iaitu 188 cm. Menjadikan dia ancaman daripada sudut bola mati dan pertahanan terbaik untuk menekan serangan bola tinggi. Musim ni, dia telah bermain 18 kali dan menunjukkan prestasi yang baik, walaupun merupakan season debut dia di Asia. PSM Makassar layak ke AFC Cup selepas berjaya menjuarai Liga 1 Indonesia season lepas dan mengalahkan Wuyogan United di pusingan kelayakan AFC Cup. Musim ni, Liga 1 Indonesia baru melakukan 10 perlawanan dan PSM Makassar sekarang berada di tangga ke-10 Liga dengan 4 menang, 2 seri dan 4 kekalahan under coach Fernando Tavares. Value tim ini adalah sama dengan pasukan Sabah FC iaitu 4.34 million, menjadikan mereka antara pasukan yang punya nilai paling tertinggi dalam kumpulan ini. Dan tim mereka juga merupakan tim yang punya average age termuda dalam kumpulan ini iaitu 24.2 tahun. Dengan adanya 36 pemain dan 6 pemain tersebut adalah pemain import. Pemain yang punya nilai paling tinggi dalam pasukan ini adalah Yuran Fernandez iaitu 350k. Pemain yang berasal dari Cape Verde berusia 28 tahun ini memiliki ketinggian 198 cm, merupakan pemain yang nilai pasarnya melonjak selepas PSM Makassar memenangi Liga musim lepas. Sedikit sejarah tentang PSM Makassar. Ia merupakan kelab tertua di Indonesia, ditubuhkan pada 1915 yang dikenali sebagai Makassar Voetbal Bond dan ditukar kepada Persatuan Bola Sepak Makassar PSM pada tahun 2010. Mereka bergabung dengan Makassar City FC untuk beraksi di Liga Primer Indonesia dan mengubah nama mereka ke PSM Makassar. Coach mereka kerap menggunakan formasi 3-5-2, tapi mereka sedikit tumpul di kawasan serangan selepas kehilangan Hikmat Sananta, top scorer mereka season lepas. Sekarang ni top scorer mereka adalah pemain tengah mereka iaitu Kenzo Nambu yang menjaringkan 5 gol. Fun fact, Makassar merupakan tempat kelahiran pemain Sabah FC iaitu Sadil Ramdhani. Jadi, kalau boleh Sadil, elak menjaringkan lawan tim PSM Makassar, takut nanti pulang kampung kena serang pula.
Hot prospect mereka adalah kiper muda mereka yaitu Reza Pratama, yang merupakan kiper utama mereka season lepas dan masih lagi membawa form dia musim ini dari season lepas apabila mereka menjuarai Liga. Baru berusia 23 tahun, masih muda untuk posisi goalkeeper. Player to watch mereka adalah Kenzo Nambu. Pemain berusia 30 tahun ini berasal dari Jepun, masih meneruskan form dia dari season lepas apabila dia menjaringkan 9 gol. Seorang lagi pemain yang perlu diperhatikan adalah Wijlen Plium, pemain berusia 34 tahun daripada Belanda. Walaupun season ini baru menjaringkan 1 gol dan 2 assist, berdasarkan season lepas di mana dia menjaringkan 11 gol dan melakukan 11 assist, jika dia mampu mencuri rentaknya sebelum kejuaraan ini bermula, dia boleh menjadi masalah pada pasukan lain. Untuk prediksi pula, saya menyangkakan Sabah FC tidak akan mendepan masalah besar berdepan Haipong FC dan Hougang United. Dengan form Haipong yang tidak berapa bagus sekarang dan kualiti pemain yang ada pada pasukan lain melebihi pasukan mereka, tidak juga akan mendepan masalah dengan Hougang kerana situasi manajer mereka yang berlaku membuatkan mereka tidak berapa konsisten dengan pemilihan formasi dan style permainan mereka. Masalah terbesar Sabah adalah PSM Makassar. Walaupun mereka masih mencari rentak dan ada sanding baru yang masih membiasakan diri dengan style PSM, Pretty pemain PSM Makassar adalah pemain yang telah beraksi bersama mereka sejak season lepas dan season dahulu lagi, menjadikan keserasian dan momentum mereka adalah masalah terbesar Sabah. Secara keseluruhannya, Sabah rasanya boleh memenangi kedua-dua game menentang Hougang United dan memenangi 1 game menentang Haipong dan seri sekali dengan mereka, dan menang sekali dan kalah sekali apabila menentang PSM Makassar. Menjadikan kedudukan first place Sabah FC diikuti PSM Makassar, diikuti Haipong FC dan Hougang United. Itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan komen jika Anda rasa perlu ada penambahbaikan di bawah. Kalau bukan kita, siapa lagi?